Kalau ada yang cakap aku, "Alah abang, kenapa tak pakai 415 laju lagi kan, ringan lagi." Kenapa aku nak pakai sedangkan ada saiz 428 berat sama macam 415? Kenapa aku nak pakai saiz 415 kalau dah ada 428? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ni aku nak tukar rantai motor untuk LCVA aku. Okay, so kalau awak nak tahu lebih lanjut rantai apa yang aku pakai, apakah kelebihan dia, stay tune sampai hujung video. Ok geng, so sebelum tu kita tengok keadaan rantai original daripada LCVA ni. Memang ori daripada kilang. Nak tengok rantai dia. So untuk rantai original kilang untuk LCVA, dia datang dengan rantai daripada RKM 428 dia punya saiz. So rantai daripada RKM 428 dan juga rantai ni adalah rantai open chain. Jadi apa maksud rantai open chain ni geng? So untuk rantai dia ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah open chain dan yang kedua adalah close chain. Jadi, apa maksud open chain? Apa maksud close chain? Kita sama orang buat geng. Ui, berpeluh mat dekat parking bercakap macam tu tadi. Aduh, so kita sama orang buat. Ada angin sikit. So, apa maksud dia? Apa maksud open chain? Apa maksud close chain? So, untuk open chain maksud dia besi bertemu dengan besi. So, mana kata rantai tu hanyalah besi semata-mata. Dia tak ada getah, dia tak ada seal, besi semata-mata. Apa maksud close chain? So, close chain ni kalau kita tahu, kalau pernah dengar lah, okay? Dia ada O-ring, dia ada X ring, dia ada T ring, dia ada H ring, dia ada U ring. Apa benda ring-ring tu? Okay, ring-ring tu maksud dia punya seal ataupun dia punya getah dekat celah-celah rantai tersebut. Itu maksudnya close chain. Ni bahasa mudah lah aku nak sampaikan dekat hampa, bagi hampa faham bahawa close chain itu adalah dia punya getah-getah lah, seal lah orang panggil. Apa function ring-ring tersebut? Okay, function dia adalah untuk menyerap minyak ataupun menyimpan minyak grease dekat rantai lah, so that rantai anda sentiasa berminyak. Itu maksud ataupun fungsi ring-ring tersebut. Kenapa penting pakai close chain ni, pakai yang ada ring ni? Dia penting sebab untuk memanjangkan jangka hayat sesebuah rantai tersebut. Okay, so that mileage boleh pergi jauh insyaAllah. Itu maksud dia. Dan juga kepentingan O-ring, X-ring, T-ring, segala ring-ring tu terhadap rantai tersebut. Boleh ke kalau tak pakai close chain, O-ring, T-ring, X-ring? Boleh, tak ada masalah. Tetapi jangka hayat rantai tersebut tidak panjang. Itu saja. So kalau anda nak jimat, nak orang kata nak lebih lama tahan rantai tersebut, pakailah close chain. So untuk LCVA dia pakai open chain daripada RKM saiz 428 lah. Okay, panjang rantai 124 tak silap gua. Tu untuk rantai original LCVA. So jangka hayat dia tak panjang. Mileage aku kalau tengok dekat sini, odometer aku dah masuk 7,500. 7,500 rantai dah tak sedap. So rantai tu berbunyi geng. Rantai tu macam tak best tau, tak best. Nak masuk gear tak sedap, kasar, lepas tu cepat kendur. Itu keburukan open chain. Nak kena selalu ejar rantai dan juga nak kena selalu liupkan rantai anda. So benda tu leceh. Aku ambil inisiatif lain untuk tukar kepada close chain, which is rantai daripada DID.
Jadi apa yang ada dekat rantai DID ni? Apa yang rantai DID ni ada tetapi rantai lain tak ada? So untuk pengenalan DID Racing ni antara top chain punya supplier lah, ataupun orang kata top number 1 lah dekat Malaysia ni. Dan juga dah diiktiraf, dah di establish lama dekat Malaysia, dan dipakai dekat motor-motor GP, racing semua tu dah dipakai lama. So tak ada keraguan lagi lah untuk kita sebagai penunggang biasa ni nak pakai. So kalau hampa nak tahu lebih lanjut, stay tune guys, stay tune. Aku nak pergi pasang dulu, kita tengok video pemasangan rantai DID ini. Okay, so jom, ciao. Okay, so settle pemasangan rantai. Itu dia rantai daripada DID Racing. Aku tak ambil banyak shot pun sebab kedai tu macam sikit malas lah. Okay, sebelum tu aku nak cerita dulu dia punya kelebihan ataupun kenapa aku tukar pakai rantai daripada DID. Kenapa bukan rantai lain? Okay, so kalau nak tahu stay tune sampai ujung video. Okay, okey, kenapa rantai DID? Kenapa bukan rantai lain? Apakah kelebihan dia? Pertama sekali adalah dia punya rigidity. Rigidity tu apa maksud dia bang? Okey, rigidity tu maksud dia kebolehtahanan. Betul ya bahasa Melayu? Betul lah kan? Ketahanan dia terhadap persekitaran sekeliling. Daripada segi suhu, daripada segi cuaca and so on. Itu adalah ketahanan, kebolehtahanan dia. So kenapa dengan kebolehtahanan dia ni? Untuk rantai DID, dia adalah high rigidity. So untuk ketahanan dia sangat-sangat tinggi. Okey, compared tu rantai yang lain. Okey, itu yang best dengan rantai DID. So kenapa dia high rigidity? Apa yang menyebabkan dia high rigidity kan? Yang pertama sekali adalah dia pakai material daripada solid bush. Okey, solid bush tu apa benda pula geng? Okey, untuk solid bush dia ada chromium carbide. Ya kot, aku tak sure lah. Tapi yang penting gambar ni dia ada, dia punya pin tu dia ada lapisan chromium apa benda kan, apa dia, aku lupa. Okey, so untuk lapisan tu dia adalah satu teknologi terbaru daripada DID yang orang kata yang advance lah, yang orang kata yang dikemas kini ataupun yang diupdate oleh DID terhadap rantai mereka. Okey, dan yang kedua, dia punya pin tu dia besar sikit kan. Dia punya pin tu dia lebar sikit, so that ketahanan lebih daripada brand-brand lain lah untuk rantai daripada DID ni. Bila kata rigidity dia tinggi, makna kata dia punya apa kesan dia bila rigidity dia tinggi. So yang pertama, quicker response. Respon ni memang sangat-sangat best. Aku tarik, nampak tak ada delay. Dan yang kedua adalah power loss. Dia reduce power loss. Seperti yang kita tahu, setiap kali kita change gear, nampak setiap kali kita change gear, kita akan rasa macam ada sikit power loss. Tapi untuk rantai DID, dia claim reduce power loss, so that bila kita every time kita change gear, memang power sentiasa ada dekat every gear yang kita bawa. Itu yang best. Okay, so kesan yang ketiga disebabkan rigidity higher adalah dia punya ketahanan lama lah, ataupun boleh pergi mileage lebih tinggi. Okay, so untuk pengetahuan, rantai close chain boleh pergi 15,000 ke 20,000 bergantung dekat kita punya penjagaan rantai tersebut. Okay, so kalau kita pandai jaga and so on, rantai tersebut boleh tahan sampai 20,000 mileage. Itu sebelum ni pun aku pakai O-ring dekat FZ aku, memang terbukti memang tahan lama lah. Dah 2 tahun pakai, baru nak rusak. Okay, so investment yang berbaloi lah untuk sesebuah rantai. Okay, tapi rantai tu aku tak pakai DID lah. Okay, so tu untuk kenapa aku pilih DID daripada brand-brand lain. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua yang ada pada rantai DID ni adalah dia punya ini close chain dan juga T-ring. Okay, so T-ring
Mesti hampa tak pernah dengar kan, T-ring. Okay, sebelum ni orang duk cakap itu O-ring, X-ring and so on kan. So DID datang dengan T-ring. T-ring ni maksud dia satu teknologi baru yang berbentuk T. So dekat mana T tu, hampa tengok gambar ni. So nanti hampa akan faham lah. So kalau O-ring adalah teknologi yang lama. So untuk T-ring adalah teknologi yang baru daripada DID. So brand lain tak ada lagi yang ada T-ring. So teknologi baru yang orang kata yang more advance untuk rantai DID ni. Okey, kalau kita tengok ni color emas color gold, and then dia punya ni ada chop DID dan juga ada yang ni 428 So untuk sprocket aku pakai sprocket daripada AJ Racing ya, AJ Racing. Pakai sprocket AJ Racing 1538. Untuk sprocket original adalah 1539. So aku turun satu mata 38 dekat belakang. Okey, aku nak tengok dia punya respon macam mana, boleh pergi long macam mana, adakah sedap ataupun tidak. So kalau tak sedap nanti aku naik balik 39 lah, sebab berat aku 110 kg kan. So nak tak nak kena pakai sprocket besar agak lah. Tapi aku try juga turun satu mata, tengok dia punya respon. Nanti aku share dengan apa semua macam mana respon dia pakai saiz 38. Okey, kalau aku turun 37 tak sesuai untuk aku sebab aku berat. Okey, kalau siapa yang bawah 80 kg pakai 37 sangat-sangat sesuai. Okey, so untuk sprocket aku pakai sprocket AJ Racing RZ LC sama, dia punya 4 lubang. Untuk sprocket ini heavy duty heavy duty daripada AJ Racing. Sebab aku pilih AJ Racing sebab aku dah pakai dekat FZ aku, AJ Racing masih tahan. Okey, dah 2 tahun masih lagi elok. Cuma yalah biasalah ada kurang-kurang sikit tu, tapi tetap tahan. Okey, so satu lagi kelebihan yang ada pada rantai DID ni, yang lain, rantai lain tak ada, adalah dia punya berat saiz 428. So untuk pengetahuan, berat rantai saiz 428 daripada DID Racing T-ring ni, berat dia sama macam rantai 415 geng. Ringan. Aku dah pernah pegang rantai 415 dan juga rantai 428 O-ring. Dua-dua ni sama berat geng. Kalau ada yang cakap aku, abang kenapa tak pakai 415 laju lagi kan, ringan lagi. Kenapa aku nak pakai sedangkan ada saiz 428 berat sama macam 415? Kenapa aku nak pakai saiz 415 kalau dah ada 428? Apa beza 428 dengan 415 bang? 428 aku cakap ketahanan dia lebih tahan daripada 415. So kalau kita tahu 415 ni dia punya lebar rantai tu nipis sikit. Untuk 428 dia tebal dan lebih tahan lama lah. Ini rantai orang kata rare lah. Sebelum ni kita dengar 428 berat lah, apalah kan. Memang dia tahan lama tapi dia berat. Okey, tapi untuk rantai DID, this is ringan teruk. Ringan sama macam 415. So itu kelebihan yang orang kata tak ada lah kat mana-mana brand lain. Ini brand dia saja, DID sahaja yang ada. Itu 3 kelebihan yang aku kata, yang aku boleh cakap best sebab dan antara menjadi sebab untuk aku pakai. Satu, rigidity dia tahan, higher rigidity, berat dia sama macam 415 dan juga lebih tahan lama. Okey, jadinya kalau hampa nak dapatkan rantai DID ni, aku letak link dekat bawah. Pastikan original baru beli kan. Tapi link yang aku bagi tu memang link daripada HQ DID sendiri dekat Malaysia. Okey, so jangan khawatir, itu adalah rantai original daripada DID. Diimport khas daripada luar ke dalam negara. Dia bukan buat kat sini chop DID, bukan. Okey, memang import. Memang semua rantai DID adalah semua daripada import. So beware, sebab rantai DID banyak rantai yang tak ori geng. So macam mana pun nak tahu ori ke tak ori? Pertama sekali hampa tengok ni hologram ni. Walaupun sekarang ni hologram orang cakap boleh tiru dekat packaging, tetapi untuk DID memang ada hologram khas macam ni. Okey, itu yang pertama, dia ada hologram tersendiri. Dan yang kedua, dia punya packaging kotak dia tu datang dengan plastik. Dia memang seal dengan plastik. Memang itu adalah original. So kalau nak tahu rantai-rantai yang diimport daripada luar ke dalam Malaysia, rantai tersebut perlu ada seal plastik. Memang itu adalah syarat untuk import masuk ke Malaysia. So kalau kata hampa pergi kedai, tengok dekat kedai tak ada plastik, ada kotak saja, itu bukan original dan boleh report dekat HQ DID. Okey. Dan yang ketiga adalah dia punya packaging dalam plastik tu, dekat rantai tu. Kalau hampa tengok ada kuning tu kan, kuning dia tu boleh tembus nampak rantai. So kalau tak ori, dia kuning yang orang kata kuning yang pekat, yang memang tak nampak
tak tembus langsung packaging tu ke rantai. Itu adalah barang tak original. So beware dekat sini, pastikan original baru beli. Okey, sebab apa? Sebab nanti dah beli yang tak ori, murah, lepas tu kualiti tak ada, kualiti tak sama, apa komplain dekat HQ, tak mau. Okey, so make sure original. Aku dah beritahu 3 ni. Apa tengok 3 poin penting ni, InsyaAllah original. Tak apa beli ya, link dekat bawah, tekan link dekat bawah. Murah saja, dalam RM90 tak silap aku, untuk rantai sahaja. Untuk sprocket apa boleh cari brand lain. So macam ni aku ambil RJ Racing, aku letak link juga dekat bawah untuk pembelian sprocket ni. Alright. Okay, so for the next video aku akan share feedback rantai ni yang aku pakai. Aku dah tukar sprocket kecil 38. So nanti aku akan share for the next video pasal feeling bawa saiz 38 ni. Apakah perbezaan dia? Kalau sebelum ni aku pakai saiz standard 1539, top speed aku dapat meter 130, GPS 126 macam tu. Dengan sprocket 39 kalau dengan sprocket 38 sekarang ni, setup sekarang ni, berapa aku dapat aku akan share nanti Okay. So aku harap boleh lajak lagi dia punya RPM tu. Kita tengok macam mana. Nanti aku akan share dengan hampa lah. Okay, for the next video. So stay tune for the next video. Kepada siapa yang baru singgah dekat channel YouTube aku ni, terima kasih aku ucapkan. Sudi layan video ni sampai habis. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh komen dekat bawah. In case lah, kalau khuatir ke, macam ragu-ragu nak ambil rantai DID ni, ataupun rantai yang satu lagi, ataupun rantai yang lain, brand lain, boleh tanya dekat bawah. InsyaAllah mana aku tahu aku akan jawab lah. Okay, dan next video juga aku akan share cara penjagaan rantai yang betul lah, yang direkomend oleh pihak DID Malaysia. Sebelum habis video ni, aku nak ucapkan terima kasih dekat pihak DID Racing Malaysia kerana sponsor untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Aku dah dapat rantai ni lama dah, tapi disebabkan oleh aku nak pakai rantai yang daripada ori kilang tu, aku nak test dulu berapa jauh boleh pergi. So aku tukar ke rantai yang DID ni. Okay, baru ada masa. Terima kasih pihak DID. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana support channel ni. Itu saja. Kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao. Yeah.